Didik TV KPM. Cikgu saja uji saya ni. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, konsep produk dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Okey, ini dua tajuk konsep produk dan juga model produk. Dia berbeza. Konsep produk dan juga model produk ini adalah berbeza. Okey, Mira. Okey, kita pergi yang pertama. Reka bentuk industri dikategorikan kepada reka bentuk produk, reka bentuk perabot dan juga reka bentuk otomotif. Okey, Mira perlu tahu ada tiga produk, perabot dan juga otomotif. Okey. Konsep dalam reka bentuk dapat membantu menjana idea bagi menyelesaikan masalah rekaan agar dapat memenuhi kehendak pasaran dan pengguna. Okey, tiga konsep penting dalam reka bentuk industri itu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, di sini Mira perlu ingat ada tiga perkara yang Mira perlu tahu dalam konsep produk, iaitu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, kalau Mira perasan, pernah nampak tak simbol-simbol ni? Pernah, cikgu? Okey, ini adalah simbol-simbol untuk konsep produk. Okey, satu adalah mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, simbol ni kita selalu nampaklah. Ke mana-mana pun kita akan nampak benda-benda macam ni, simbol macam ni. Okey, kita pergi ke konsep mudah alih. Okey, keupayaan sesuatu produk untuk dibawa ke mana-mana sahaja, selamat dan juga boleh digunakan dalam pelbagai situasi. Okey, itu maksud dia adalah konsep mudah alih. Kita boleh bawa barang tu ke mana-mana saja. Boleh simpan di poket, boleh simpan di beg dan kita boleh bawa ke mana-mana saja. Itu maksudnya mudah alih. Okey, bercakap konsep pintar, smart produk dan juga ringkas tetapi kompleks pembuatannya. Okey, di sini maksudnya makin kecil makin bagus dia punya penghasilan Okey, saiz dan berat menjadi fokus utama rekaan dia. Di sini Mira perlu tahu saiz dan berat menjadi fokus utama rekaannya. Tadi saya juga ada sebut tadi kan barang tadi tu. Ya, betul. Mungkin telefon pintar kita pun. Betul. Okey, kalau kita tengok sekarang ni contoh yang terkini adalah telefon pintar. Okey, makin lama makin nipis, makin lama makin banyak dia punya yang boleh boleh kita explore di situ makin banyak makin nipis, orang cakap makin nipis, makin terkini orang cakap. Okey, itu adalah salah satu konsep mudah alih. Okey, konsep ergonomik. Okey, konsep ergonomik ini adalah satu perkataan baru sebenarnya di sini. Okey, konsep ergonomik ialah berkaitan dengan anatomi manusia dan juga persekitarannya. Okey, anatomi manusia maksudnya adalah struktur tubuh badan manusia daripada rambut, daripada kepala sampai ke kaki. Okey, ciri-ciri pentingnya adalah efisien, selesa dan serasi apabila pengguna menggunakan sesuatu alatan atau produk. Okey, konsep ergonomik yang baik mampu mengurangkan kadar kemalangan atau kecederaan kepada pengguna. Okey, di sini apa yang paling penting sekali konsep ergonomik ini diwujudkan adalah untuk mengurangkan kadar kemalangan dan juga mengurangkan kecederaan kepada pengguna. Itu tujuan utamanya konsep ergonomik ini dihasilkan. Okey, produk yang menitik beratkan aspek kemanusiaan dan juga faktor keselamatan dalam rekaan mereka yang cikgu sebutkan tadi untuk mengurangkan dan juga mengelakkan kecederaan. Itu maksudnya ergonomik. Dia punya kata kuncinya adalah ergonomik, mengelakkan kecederaan. Baik. Okey. Okey, ini maksudnya contoh konsep ergonomik. Kalau kita tengok di sini papan tertikus ni papan kekunci ni. Okey, di sini ada dua papan kunci yang berbeza. Kalau Mira tengok satu dan dua, mana Mira rasa lebih selesa dan juga lebih senang digunakan? Kalau lebih selesa dan lebih efisien, pastinya yang kedua, cikgu. Sebab apa? Sebab dia mengikut kita punya bentuk tangan kita. Okey, kita tak akan buat macam ni. Ini akan menyebabkan kita jadi lenguh dan kita akan buat macam ni kan. Itu maksudnya konsep ergonomik. Kita akan rasa lebih selesa Okey, kalau kita tengok contoh ini adalah contoh-contoh konsep ergonomik di mana dia mementingkan aspek-aspek keselamatan dan juga keselesaan kepada pengguna. Okey. Okey, konsep mesra alam. Okey, konsep mesra alam ini adalah berkaitan dengan proses pembuatan, penggunaan dan juga pelupusan produk yang tidak menjelaskan alam sekitar dan juga hidupan lain. Okey, kalau kita boleh tahu, kita boleh hubung kaitkan, ia berkaitan dengan alam sekitar, kehidupan kita dan juga alam sekitar. Okey, sebagai contoh dalam industri otomotif, dalam industri pembuatan otomotif lah. Okey, penggunaan besi telah mulai digantikan dengan bahan daripada komposit yang lebih tahan dan ringan seperti kaca. Okey, di sini kalau kita tengok dalam bidang teknologi otomotif, kita dah kurang menggunakan besi. Sebab besi sekarang ni payah nak lupus kan. So dia akan menggunakan kaca. Kaca boleh senang dilupuskan. Okey, pengguna produk biodegradasi mengambil masa yang singkat untuk terurai dan lebih mudah untuk dikita semula. Okey, di sini biodegradasi ni maksudnya produk itu mudah diurai. Maksudnya kalau kita guna kertas, guna kotak, guna tin,
Maksudnya kalau kita uraikan dia mudah dan juga tidak terlalu lama untuk terurai. Itu maksudnya biodegradasi. Baik. Okey, ini adalah contoh produk-produk yang dihasilkan daripada bahan alam semula jadi. Contohnya kita guna buluh, kita guna jerami, kita guna surat khabar, kita guna apa lagi? Kita guna kertas, kotak. Itu maksudnya konsep-konsep yang menitik beratkan mesra alam. Yep. Okey, model produk. Okey, kita dah habis itu, kita pergi pula ke model produk pula. Okey, di sini ada 3 model produk. Model produk yang pertama adalah model skala. Model skala ialah representasi fizikal ataupun objek berdasarkan produk yang akan dihasilkan. Selalunya model skala ini kita gunakan untuk buat rumah atau buat kenderaan. Kita nak menentukan saiz ataupun besar ataupun lebar sesuatu produk itu, kita menggunakan model skala. Di sini kita gunakan nisbah lah. Contohnya macam nisbah 1 nisbah 10, 1 nisbah 20 untuk menentukan saiz sebenar dan juga saiz yang betul lah. Okey, model jenis ini akan dihasilkan sama ada dalam skala yang lebih kecil ataupun lebih besar daripada bentuk asal. Okey, fungsi model skala ini adalah sebagai contoh dan juga panduan dalam menghasilkan objek dalam saiz yang sebenar. Okey, itu maksudnya. Contohnya kalau kita nak buat kereta kan, kita guna nisbah 1 nisbah 20. So kita boleh tahu 1 nisbah 20 tu kereta yang akan dihasilkan tu akan besar mana nanti. Itu maksudnya model skala. Okey. Okey, model ergonomik. Tadi kita dah belajar konsep ergonomik. Sekarang kita belajar pula tentang model ergonomik. Okey, model ergonomik merupakan produk yang mempunyai ciri-ciri ergonomik dan boleh dibuktikan melalui sifat fizikal serta profil reka bentuk. Okey, di sini cikgu cakap tadi, ia berkaitan dengan anatomi manusia. Di mana model ergonomik ini dia berkait rapat dengan kita punya tubuh badan kita. Ya. Sebab apa? Untuk memberikan keselamatan dan juga keselesaan kepada kita. Baik. Okey, walaupun terdapat pelbagai bentuk yang dihasilkan oleh seorang pereka bentuk perindustrian, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna merupakan etika reka bentuk yang harus dipatuhi. Yang cikgu cakapkan tadi lah, aspek keselamatan dan juga keselesaan. Kita beli produk tu mestilah kita nak rasa selesa kan. Nak rasa selesa, nak rasa mudah dibawa. Itulah maksudnya. Okey, model prototype. Ini adalah model terakhir. Okey, model prototype ini biasanya kita gunakan dalam reka bentuk otomotif lah. Okey, model prototype merupakan produk yang serupa atau hampir menyerupai produk sebenar yang akan direka bentuk. Okey, model ini dihasilkan untuk mengenal pasti dan menguji kemampuan, spesifikasi, tahap kekokohan, nilai keberkesanan dan juga kelemahan reka bentuk sebelum proses pembuatan produk dilakukan. Okey, di sini kalau kita ambil contoh otomotif kenderaan, kereta. Pereka bentuk otomotif itu perlulah menghasilkan model kereta itu betul sama macam yang akan dihasilkan nanti. Sama ada untuk menguji kekokohan, keberkesanan dan juga kelemahan. Mungkin kereta tu yang akan dihasilkan tu ada kelebihan dan juga kelemahan. Di situ kita boleh nampak dalam model prototype. Okey, baik cikgu. Tadi cikgu Fazli ada terangkan tentang 3 konsep dalam reka bentuk industri, iaitu mudah alih, yang kedua ergonomik dan juga yang ketiga mesra alam. Tapi kan cikgu, bagaimana kalau sesebuah produk itu dihasilkan tapi tidak ergonomik? Apa akan berlaku? Okey, soalan tu selalu ditanya oleh anak murid saya. Kenapa cikgu perlu ada ergonomik? Ergonomik itu apa sebenarnya? Okey, ergonomik itu yang cikgu cakapkan tadi, ia berkaitan dengan anatomi manusia, di mana sekarang ni sesuatu produk yang dihasilkan tu perlulah kita merasa selesa dan juga untuk keselamatan. Kalau tak ada model ergonomik itu, mungkin kecelakaan ataupun kemalangan mungkin banyak boleh berlaku. So ergonomik itu sangat pentinglah untuk keselamatan dan juga keselesaan kita. Didik TV KPM